cikgu tajuk-tajuk yang apa ni yang perlu untuk cikgu tengok lah, untuk cikgu tengok untuk buat inovasi Okay, so kita dah rekod dah. Okay, cikgu akan share slide. Okay, cikgu nak tanya Ain Syamimi, nampak tak slide cikgu? Nampak. Nampak, okay. Putri, nampak slide cikgu? Putri? Putri ni, tak ada ni. Okay, Irfan Natasha, nampak tak slide cikgu? Irfa? Alia Batrisha, nampak tak slide cikgu? Nampak. Nampak, okay. So cikgu dah tanya 2 orang, jadi nampak tu Alhamdulillah deh. Sebab kadang-kadang lain ni, bila kita mengajar, slide tak nampak. Jadi sebab tu cikgu sentiasa tanya awak tu. Sebab dia sekarang dia tengah upgrade dia punya sistem Okay, so cikgu terus pergi kepada perbincangan kita soalan MPKB 6 Awak dah berjaya buat sampai MPKB 6 dah ni. Okay, soalan yang pertama datangnya daripada bab 15 iaitu pembiakan seks, perkembangan dan pertumbuhan dalam manusia dan haiwan. Okay, soalan 1, rajah menunjukkan 2 pasangan kembar. Berdasarkan rajah, nyatakan jenis kembar A dan kembar B. Berikan 2 sebab bagi menyokong jawapan anda. So kembar A, awak tengok muka sama kan macam Nadia, macam Nadia dengan Diana. So kembar A ialah kembar seiras. Kembar B, kembar tidak seiras. Okey. Kenapa sebab? Okey, kenapa sebab ni? Sebab awak nampak cikgu pergi yang ni dulu. Cikgu pergi yang bawah dulu. Sebab awak nampak kembar A, awak kata dia kembar seiras sebab sama. Sama apa? Rupa paras sama ataupun ciri fizikal sama. Ciri fizikal sama. Tengok muka serupa macam Nadia, macam Diana. Tu kembar seiras lah. Okey. Sebab yang kedua ialah dia syarat dia untuk kembar seiras ni, dia mesti jantina sama. Kalau dia kembar lelaki, lelaki-lelaki sama. Dia mesti kena lelaki-lelaki. Dan muka serupa. Tu barulah kembar seiras. Kalau perempuan, perempuan-perempuan. Dia mesti wajib jantina sama. Sama jantina, sama rupa paras fizikal, sama genetik. Ingat dia sama 3 benda kalau kembar seiras ni. Kembar seiras ni dia sama 3 benda. Apa dia? Jantina sama, fizikal sama, genetik sama. Okey? Untuk kembar B, kenapa awak kata tidak seiras? Awak tengok ni, jantina pun lain. Okey, jantina berlainan. Yang kedua, ciri fizikal rupa paras tidak sama. Jantina berlainan, rupa paras atau ciri fizikal tidak sama. Tapi cikgu tu ada je kembar tidak seiras jantina sama. Ada. Perempuan-perempuan tapi muka lain-lain. Ada lelaki-lelaki tetapi muka lain-lain. Kita ingatkan dia abang dengan kakak. Anak kedua, anak ketiga. Maknanya berbeza tahun. Tengok-tengok dia adalah kembar. Sebab dia kembar tidak seiras. Ada lelaki-lelaki tetapi muka tak sama. Wanita-wanita tetapi muka tak sama. Maka dia jadi kembar tidak seiras. Okay, soalan seterusnya. Rajah menunjukkan pembentukan kembar A dan kembar B. Okay. Kembar A dan kembar B berdasarkan rajah. Soalan ni kata berdasarkan rajah. Awak kena hati-hati bila soalan kata berdasarkan rajah, awak nak jawab, awak kena tengok dalam rajah tu sahaja. Okay, awak hanya rujuk rajah ini sahaja. Okay. Berikan 3 perbezaan bagi pembentukan kedua-dua jenis kembar. Okay, cikgu bincang yang A dulu
Cikgu bincang yang A dulu. Cuma jadual cikgu duduk sebelah sini. Okay, so kalau kita tengok kembar A ni, okay, kembar A ni kita kata dia kembar seiras. Kenapa? Sebab awak nampak ni. Satu sperma mensenyawakan satu ovum. Dia asal-asal berasal daripada satu sperma mensenyawakan satu ovum. Okey, kemudian menjadi satu zygot. Asal-asal anak satu je, satu zygot. Kemudian barulah dia ni tiba-tiba dia berpisah jadi dua. Sebab tu dia asal-asal sebab tu bila dia keluar tu dia jadi kembar seiras sama tu. Sebab dia tak menjangka pun akan jadi kembar. Sebab dia berasal daripada satu sperma mensenyawakan satu ovum jadi satu zygot. Cuma kuasa Allah menyebabkan tiba-tiba zygot tu berpisah jadi dua. Okey. So, kemudian terjadilah dua fetus yang berkongsi satu plasenta. Okey. Dua fetus tetapi berkongsi dalam satu plasenta, satu uri. Dapat dia duduk pun sekali, duduk dalam satu uri. Nampak ni, duduk dalam satu uri. Ada dua fetus. Okey, kemudian cikgu pergi kepada kembar B. Cikgu tak beza lagi dah. Cikgu cuma tengah menerangkan kembar A dengan kembar B. Okey, kembar B pula. Kembar B kita kata kembar tidak seiras. Kenapa? Sebab awak nampak dah ni. Dua sperma mensenyawakan dua ovum. Okey. Kemudian jadi apa? Jadi dua zygot. Memang dia dah lain-lain dah. Mung senyawa mu. Aku senyawa aku. So dah ada dua baby dah ni. Dua fetus, okey, menghasilkan dua zygot. Menghasilkan dua zygot. Nanti dua-dua tu akan berkembang dan mempunyai dua plasenta yang berasingan. Maknanya dia ni duduk plasenta dia, yang ni duduk plasenta dia. Maknanya memang dah tak sama, memang dah tak duduk sekali depu. Okey, so sekarang cikgu bacakan dari segi perbezaan. Kembar A adalah kembar seiras. Manakala kembar B kembar tidak seiras. Kembar A melibatkan persenyawaan satu ovum satu sperma mensenyawakan satu ovum. Kalau kembar B melibatkan persenyawaan dua sperma mensenyawakan dua ovum yang berasingan. Kembar A menghasilkan satu zygot. Kembar B menghasilkan dua zygot. Kembar A, dua fetus yang terbentuk berkongsi satu plasenta. Kembar B, dua fetus yang terbentuk berkembang di dalam dua plasenta berasingan. Maknanya suku-suku, mung-mung, aku-aku. Dapat Okey, soalan seterusnya. Rajah menunjukkan beberapa keadaan kembar siam yang berlaku pada manusia. Nampak tak? Apa kita panggil kembar siam ni? Sebab cikgu dah cerita itu. Kembar siam yang pertama di dunia dijumpai di negara Siam, iaitu Thailand. Jadi sebab itulah dia panggil kembar siam. Jadi kalau awak tengok ni, yang ni melekat di kepala, yang ni melekat di punggung, yang ni melekat di belakang. Berdasarkan rajah, terangkan mengapa keadaan yang berbeza terbentuk. Apa yang boleh keadaan macam ni? Cikgu ajar dah awak apa, kenapa, kesan, akibat. So apa jenis kembar ni? Kembar siam. Pembentukan kembar siam. Apa jadi gitu? Okey, so cikgu pun kata kembar siam ni ialah, tapi tak dapat markah dia. Apa kembar siam tu tak dapat markah lagi. Untuk atas ni tak dapat markah. Sebab apa? Sebab dia dah bagi tahu dah ni memang kembar siam. Okey. Cuma cikgu kata apa kembar siam ni? So kita kena terangkan. Kembar siam ni sebenarnya dia datang daripada satu sperma mensenyawakan satu ovum menghasilkan satu zygot. Dia sama macam kembar seiras tadi. Satu sperma mensenyawakan satu ovum. Maka terhasillah satu zygot. Nanti barulah dia akan terpisah jadi dua. Okey, tetapi semasa perkembangan embrio, tiba-tiba pemisahan embrio adalah tidak lengkap. Sepatutnya dia akan putus jadi dua. Tapi embrio tu tak putus, tak boleh nak putus. Dia duduk gini je seumur. Sepatutnya
Ni sperma. Mensenyawakan satu ovum. Tidak jadi satu zygote. Kemudian cikgu kata zygote tu sendiri akan membentuk dua embrio. Dia akan jadi sendiri belah jadi dua embrio. Tetapi semasa dia nak berpisah tu, dia tak berpisah. Dia melekat. Jadi sebab tu cikgu tulis sini, tetapi semasa perkembangan embrio, pemisahan embrio tidak lengkap. Dia tak putus habis. Dia tak putus habis. Jadi kesan akibat dia apa? Menyebabkan bahagian atau organ fizikal berbeza melekat antara satu sama lain. Sepatut dia putus jadi dua baby. Tapi dia tak putus habis. Jadi jadilah dia melekat macam tu. Okey, dan awak jangan ingat soalan ni dia akan tanya untuk manusia sahaja. Kadang-kadang dia bagi gambar haiwan. So haiwan pun samalah kalau soalan tanya apa ni, apa jadi kepada haiwan ni? Pembentukan kembar siam. Kenapa? Satu sperma mensenyawakan satu ovum, menghasilkan satu zygote. Tetapi semasa embrio tu hendak berpisah, dia tidak berpisah dengan lengkap. Menyebabkan anjing ni melekat di bahagian dada. Kadang-kadang dia boleh bahagi soalan, dia nak tanya pasal manusia tapi dia tanya dalam bentuk haiwan. Boleh? Okey. Okey, soalan seterusnya. Sebagai seorang doktor, berikan cadangan kepada ibu bapa sekiranya bayi kembar mereka dilahirkan dalam keadaan seperti rajah tadi. Maknanya awak sebagai seorang doktor, awak berikan cadangan kepada ibu bapa sekiranya bayi kembar mereka tu lahir dalam bentuk kembar siam. So awak sebagai doktor, awak nak kata apa dekat ibu bapa tu? Okay, so kita bagi dia dua option lah. Kita kata kembar makcik ni boleh dipisahkan. Boleh dipisahkan. Atau tidak boleh dipisahkan. Maknanya ada 50-50. 50% boleh dipisahkan, 50% lagi tidak boleh dipisahkan. Okey, mesti ibu bapa tu tanya, apa yang maksud boleh dipisahkan tu? Okey, maksudnya boleh dipisahkan. Boleh doktor tolong. Boleh dipisahkan. Dengan syarat tidak berkongsi, siapa coting tu? Dengan syarat tidak berkongsi organ penting. Contoh macam ni. Contoh macam dia melekat dekat punggung. Boleh dipisahkan sebab di punggung tu tak ada organ. Okay. Tapi kalau dia melekat di kepala, tidak digalakkan. Dan tidak boleh dipisahkan jika berkongsi organ penting. Maknanya kalau dia melekat dekat otak, memang tak boleh lah sebab dia berkongsi otak. Tapi kalau macam ni, macam tu boleh. Okay, macam dalam rajah ni boleh. Cikgu buat apa dalam rajah tu boleh cikgu? Sebab dia tengok juga kalau dia berkongsi jantung tak boleh. Tapi mungkin baby ni dia berkongsi peparu saja. Mungkin adalah. Jadi peparu tu dia masih boleh ambil ni peparu kanan, nak ni ambil peparu kiri. Adalah. Law ni lagi maju perubatan. Ini ialah contoh-contoh kembar siam yang dah selamat Yang ni ialah contoh-contoh kembar siam yang sudah selamat. Dia tengok juga tahap kritikal dia. Dia maksudnya dia share organ tu besar mana. Kalau besar sangat tak boleh. Kalau share sikit-sikit tak apa. Okay. So awak boleh beritahu ibu bapa tu kembar siam ada dua option. Ada dua pilihan. Boleh dipisahkan jika tidak berkongsi organ penting. Tidak boleh dipisahkan jika berkongsi organ penting. Okay, soalan seterusnya. Seorang perempuan yang kuat merokok disahkan hamil. Terangkan mengapa beliau mesti berhenti merokok. So cikgu ada buat dua jawapan di sini. Kenapalah ibu mengandung tu kena berhenti merokok. Okay, yang pertama, apa dalam rokok? Tu yang penting. Apa dalam rokok yang kita nak suruh dia berhenti sangat ni? Okay, yang pertama, rokok mengandungi bahan kimia. Apa dia bahan kimia tu? Iaitu dadah stimulan, dadah perangsang. Iaitu nikotin. Kita kena bagi tahu macam tu. Rokok mengandungi dadah stimulan iaitu nikotin. So kenapa dengan nikotin? Okay. Nikotin ni dia boleh meresap masuk ke dalam sistem peredaran darah fetus melalui plasenta. Dan kesan akibat dia boleh menyebabkan kerosakan otak. Okay, dia boleh menyebabkan kerosakan otak. So kalau awak tengok di bawah ni, cikgu suka Google cari jawapan. Awak boleh nak tambah-tambah daripada Google. Okay, tengok. Selain pada kerosakan otak, dia akan jadi lemas dalam kandungan. Dia boleh jadi hypoxic ischemic
ischemic encephalopathy itu komplikasi otak yang boleh menyebabkan tarik. Tarik ni ialah sawan, kegagalan otak untuk berfungsi, kelahiran bayi pramatang dan kadang-kadang kecacatan janin. Okey, tu kesan nikotin. Okey, lagi. Ada pelajar tak nak jawab nikotin. Dia kata asap rokok mengandungi karbon monoksida. Okey, so apa kesan monoksida tu? Okey, kesan karbon monoksida ni dia boleh meresap masuk ke dalam sistem peredaran darah fetus melalui plasenta. Semua bahan-bahan ni, bahan kimia ni dia boleh masuk ke dalam anak melalui plasenta. So apa jadi? Karbon dioksida ni dia akan bersaing dengan oksigen dalam badan. Dia akan baloh dengan oksigen. Dia berebut nak bergabung dengan hemoglobin. Jadi menghalang tisu fetus daripada mendapat oksigen yang mencukupi. Itu yang jadi lemas dalam kandungan tu. Okey, sebab fetus tidak mendapat oksigen mencukupi. Okey, soalan seterusnya. Rajah menunjukkan kepekatan asid laktik. So bila awak nampak je asid laktik ni, ini datangnya daripada bab 7 respirasi sel. Dan kepekatan asid laktik ni adalah di dalam darah seorang atlet. So kita tengok deh, mula-mula asid laktik dia rendah. Lepas tu bila dia buat aktiviti cergas, asid laktik dia makin tinggi. Kemudian selepas dia siap, turun balik asid laktik. Okey, terangkan perbezaan kepekatan asid laktik dalam seorang atlet semasa dan selepas aktiviti cergas 6 markah. Okey, so kita ambil satu-satu dulu. Semasa aktiviti cergas, dia buat apa? Kalau atlet semasa aktiviti cergas ni berlari ke, melompat ke, berenang ke, masa tu dia akan, sel otot dia akan buat respirasi anaerob. Respirasi anaerob. Apa dia cikgu respirasi anaerob? Respirasi anaerob ni ialah fermentasi lah kak. Fermentasi. So, cikgu tukar lah. Nanti cikgu tukar. Cikgu silap. Cikgu guna istilah ni. Nanti awak pening. Fermentasi asid laktik. Masa awak cergas, awak akan melakukan fermentasi asid laktik. Apa dia fermentasi asid laktik? Iaitu molekul glukosa tidak dioksidakan dengan lengkap. Kenapa? Sebab oksigen tak ada, tak cukup. Cikgu ulang sekali lagi. Sepatutnya glukosa dibakar untuk memberi tenaga kepada awak. Tetapi bila awak buat aktiviti cergas, oksigen tak cukup. Oksigen tak cukup. Menyebabkan glukosa terpaksa dipecahkan untuk menghasilkan asid laktik dan tenaga. Kenapa cikgu dia tak bakar? Sebab pengambilan oksigen tidak mencukupi. Sebab tu cikgu sama sebut glukosa dibakar untuk memberikan tenaga. Glukosa dibakar untuk memberikan tenaga. Maknanya oksigen cukup lah tu. Tetapi bila oksigen tak ada, tak cukup, glukosa ditukarkan. Glukosa ditukarkan. Dia tak kata dibakar, dioksidakan tak boleh sebab oksigen tak cukup. So ditukar. Bila dia tukar, maka jadilah asid laktik dan tenaga. Ingat benda ni hanya berlaku bila kita buat aktiviti cergas, oksigen tak cukup. Dia tak bakar. Okay, sebaliknya dia akan oksidakan jadi asid laktik. Dioksidakan pula dah. Dipecahkan menjadi asid laktik dan tenaga. Kenapa begitu? Sebab oksigen tak cukup semasa awak buat aktiviti cergas. Kekurangan oksigen menyebabkan hutang oksigen berlaku. Awak memang badan awak tak cukup oksigen, jadi menyebabkan hutang oksigen berlaku. Jadi bila dia terpaksa juga tukar glukosa walaupun oksigen tak cukup, maka kurang tenaga dihasilkan. Ada tenaga tapi kurang. Berapa banyak cikgu? 2 ATP. Dan menyebabkan pengumpulan asid laktik lah. Sebab dia akan menghasilkan asid laktik. So berlaku pengumpulan. Banyak asid laktik. So apa jadi? Kepekatan asid laktik dalam darah meningkat. So nampak tak graf ni tinggi? So maknanya kepekatan asid laktik meningkat apabila awak buat aktiviti cergas. Okay, kemudian
selepas melakukan aktiviti cergas. Okey, selepas melakukan aktiviti cergas awak nampak dah asid laktik ni turun. Okey, so maknanya badan awak dah buat respirasi aerob. Badan awak dah buat respirasi aerob. Kenapa? Iaitu molekul glukosa dioksidakan dengan lengkap. Maksud cikgu, molekul glukosa dibakar dengan kehadiran oksigen yang lengkap. Apa cikgu, oksigen ada dah. Awak siap dah. Awak sudah selesai melakukan aktiviti cergas. Oksigen banyak dah. Jadi glukosa dioksidakan dengan lengkap. Sebab tu kita tulis macam ni. Glukosa campur oksigen. Maknanya oksigen ada dah. Lalu terhasillah karbon dioksida, tenaga dan air. Kerana pengambilan oksigen yang banyak dan memenuhi keperluan sel atau darah dapat membekalkan oksigen yang cukup melalui pernafasan yang pantas dan dalam. Awak rasa tak selepas awak bersukan, awak akan tarik nafas panjang-panjang. So bila awak tarik nafas panjang-panjang, dalam, oksigen pun masuk banyak-banyak. Jadi banyak oksigen menyebabkan hutang oksigen dibayar. Awak dah bayar dah awak berhutang tadi. Tadi masa awak buat aktiviti cergas, oksigen tak cukup. Kan awak berhutang oksigen tadi tak cukup. Jadi bila awak dah lepas berlari, awak pun ambil oksigen banyak-banyak. Jadi awak dah bayar hutang yang tak cukup tadi. Okey, menyebabkan banyak tenaga dihasilkan iaitu 38 ATP. Menyebabkan asid laktik yang ada dalam badan awak akan dioksidakan, disingkirkan. So, nampak tak kepekatan asid laktik menurun. Okey, boleh Okey, seterusnya. Soalan 5. Rajah 5.1 menunjukkan tisu P dan sel Q. Tisu P, sel Q. P terdapat di dalam organisma multisel dan Q terdapat dalam organisma unisel. Terangkan proses respirasi yang berlaku di tisu P dan tisu Q. Okey, so tisu P ni beri nama dulu. Tisu P, tisu otot licin. Tisu otot licin. Tisu Q ialah sel yeast. Okey, sel yeast. Okey, tisu otot buat apa? Tisu otot buat respirasi aerob. Tisu Q, kita dah tak guna istilah ni sorry. So tisu Q menjalani fermentasi alkohol. Okey, so apa jadi? Kita katalah kalau yang ni glukosa dioksidakan dengan lengkap. Maknanya glukosa dibakar dengan lengkap iaitu dengan kehadiran oksigen. Kalau yeast, glukosa tidak dioksidakan dengan lengkap kerana ketiadaan atau kekurangan oksigen. Awak ingat tak cikgu kata itu bila awak buat biskut ke kek ke, lepas awak adun, awak punya adunan tu awak kena tutup dengan tuala lembap, okey? Ada pelajar kata, cikgu saya tak buat gitu pun, bermakna awak sudah salah langkah. Sepatutnya awak tutup dengan tuala lembap. So bila awak tutup, oksigen tak cukup. Nanti yeast akan buat fermentasi alkohol. Okay. Glukosa dioksidakan lalu menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Tetapi kalau yeast, glukosa akan dipecahkan, diuraikan menjadi etanol, karbon dioksida dan tenaga. Okey, berapa banyak kuantiti tenaga? Okey, kalau tisu otot, kuantiti tenaga dia banyak lah, iaitu 2898 kilojoule bersamaan dengan 38 ATP. Tetapi kalau yeast, kuantiti tenaga dia rendahlah 210 kilojoule bersamaan dengan 2 ATP. Tisu otot respirasi aerob ni berlaku dalam mitokondrion. Sebab tu dia kata boleh menjana tenaga tu. Mari mana tenaga cikgu? Mari daripada respirasi aerob lah. Sebab tu dia kata dia buat dalam mitokondrion tu sebab mitokondrion menjana tenaga. Dia buat macam mana menjana tenaga? Melalui pengoksidaan glukosa. Okay, manakala tisu Q pula berlaku dalam sitoplasma. Okey. Okey, soalan seterusnya. Rajah menunjukkan seorang suri rumah
sedang menggosok pakaian sutera pada laras suhu maksimum. Dia gosok pakaian sutera, dia guna suhu maksimum, tinggi. Ramalkan apakah yang akan berlaku kepada pakaian tersebut. Awak rasa agak-agak pakaian sutera dia apa? Ada pelajar jawab, pakaian sutera makcik ni akan terkoyak. Sebab apa? Sebab suhu tinggi sangat. Right. Okay, so pakaian sutera akan jadi berkedut. Okay, pakaian sutera akan jadi berkedut. Kenapa? Sutera-sutera ni, awak ingat ke sutera ni datang daripada ulat sutera ke? Ulat sutera tu protein lah. So sutera adalah gentian protein aras kedua, aras sekunder. Jadi bila guna suhu tinggi tu akan putus ni. Awak nampak tak ada ni ikatan hidrogen tu. Biru-biru kecil tu. Dia akan putus habis. Dia akan memutuskan kekuatan ikatan hidrogen. So bila putus, maka kesan akibat dia mengganggu struktur protein, menyebabkannya ternyah asli, maka baju sutera awak akan jadi berkedut sangat-sangat. Berkedut sangat-sangat. Sebab dia dah putus-putus dah kekuatan ikatan hidrogen. Jadi sebab tu kalau awak tengok sutera ni, dia tak payah suhu tinggi, dia suhu sederhana sahaja deh. Okey. Soalan 6. Seseorang yang terdedah kepada keracunan sianida akan mengalami gejala seperti berikut. Okay, gejala awal termasuk sakit kepala, pening kadar denyutan jantung, sesak nafas dan muntah. Ini kemudian boleh diikuti dengan sawan, kadar denyutan jantung yang perlahan, tekanan darah rendah, tidak sedarkan diri dan serangan jantung. Mengapakah keracunan sianida boleh menyebabkan kematian serta-merta? Gambar di bawah ni ialah, cikgu pun lupa nama dia apa Janet ke apa? Di Indonesia. Dia minum kopi, duduk sekejap, sesak nafas, muntah dan mati. So, dia mati kerana kawan dia jealous dekat dia, masukkan sianida dalam air kopinya. Serta-merta dia meninggal. Okey, cikgu pun lupa tahun berapa. Okey, jadi apa fakta sianida? Sianida ni adalah logam berat iaitu perencat enzim. Sianida adalah logam berat iaitu perencat enzim. So apa sianida buat? Sianida boleh bergabung dengan salah satu enzim respirasi sel. Awak ingat tak? Perencat ni cikgu ada ajar dalam modul sebelum ni. Perencat ni ialah orang ketiga. Ingat orang ketiga cikgu kata. Dia mengganggu perhubungan. So dia yang akan ganggu. Lalu dia akan bergabung dengan enzim respirasi sel, menyebabkan proses pengoksidaan glukosa terencat, tak ada tenaga, so sel berhenti berespirasi sebab tak ada tenaga. Kesan akibat dia menyebabkan tiada pengangkutan aktif dalam badan berlaku. Nak angkut bahan-bahan aktif tak boleh, so seseorang itu akan mati. Okey, so soalan seterusnya, penyamakan ialah proses membersihkan kulit haiwan. Penyamakan ialah proses membersihkan kulit haiwan. Kita nak bersih kulit haiwan untuk menghasilkan barangan kulit seperti kasut kulit, beg kulit, tali pinggang kulit. Penyamakan membersihkan kulit haiwan daripada daging, lendir, tisu dan bulu dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Selain membersihkan, penyamakan juga mengelakkan pereputan, melembutkan kulit haiwan dan menjadikan lebih tahan untuk kegunaan manusia. Sebab tu kalau awak tengok beg kulit, kasut kulit, dia tahan ke? Cuma bila musim hujan macam ni, biasanya beg kulit, kasut kulit dia akan jadi berkulat. Dia akan jadi berkulat deh. Okey, so kita tengok jawapan dia. Jelaskan ciri-ciri bahan kimia yang digunakan untuk membersihkan daging, lendir, tisu dan bulu daripada kulit haiwan. So kita katalah awak guna bahan kimia gapo untuk buai kulit, bulu apa semua tu. Mestilah guna bahan kimia
yang ada enzim protease. Apa cikgu enzim protease? Haiwan-haiwan ni ada gapo? Daging-daging haiwan tu protein. So ingat dah, protease bertindak ke atas protein. Jadi sebab tu kena guna enzim protease dalam industri beg kulit, kasut kulit. Okay, so kita katalah apa kena guna enzim protease sebab daging, lendir, tisu, bulu terbina daripada protein. So protease digunakan untuk menghidrolisiskan protein dan mencuci kulit haiwan. Okay. Kita pergi soalan seterusnya. Jelaskan mengapa kulit yang telah disamak lebih tahan lama untuk kegunaan manusia. Kan tadi cikgu kata beg kulit tahan lama, kasut kulit tahan lama. Maknanya dia telah disamak menggunakan protease. Jadi soalan yang tanya kenapa beg yang telah disamak tahan lama? Okay, so apabila daging, lendir, tisu dan bulu dibuang daripada kulit haiwan, maka mikroorganisma tidak dapat membiak dan tidak dapat bertumbuh kerana ketiadaan makanan. Proses pengeringan akan dilakukan selepas proses penyamakan, menyebabkan semua air yang terdapat dalam kulit disingkirkan. So air keluar semua, kesan akibat dia mikroorganisma tidak dapat membiak tanpa air dan kulit tidak akan dimusnahkan oleh mikroorganisma. Tu cara orang buat beg kulit, kasut kulit. Nampak? Ni katakan contoh awak duk beli beg kulit buaya. Macam mana cara dia buat? Ni lah, dia rendam dalam bahan kimia supaya dia boleh dapat kulit tu. Kita nak asingkan kulit dengan isi. Kemudian bila dah dapat ni, kena jemur lah. Apa kena jemur cikgu? Sebab nak suruh air keluar belakang. So bila tak ada air, tak ada bakteria. Beg kulit tahan lama. Okey, soalan seterusnya. Rajah menunjukkan 3 keadaan fizikal individu X, Y dan Z yang berkaitan dengan sistem otot rangka manusia. Berdasarkan rajah, terangkan isu kesihatan. So macam biasalah, apa nama isu, kenapa dan kesan akibat. So untuk individu X mengalami osteoporosis. Okay. Kenapa dengan osteoporosis? Iaitu penyakit tulang jadi lemah, poros, rapuh, mudah patah. Apabila seseorang meningkat usia, kadar kehilangan kalsium lebih tinggi. Memang begitu. Bila kita makin meningkat usia, kalsium keluar daripada tulang lebih banyak berbanding kadar penyerapan kalsium. So bila kalsium keluar, lama kelamaan tulang menjadi kehilangan jisim. Dia jadi kurang berat, okay, dan kurang kalsium di dalam tulang tu. Dan osteoporosis ni lazim di kalangan wanita kerana berkaitan dengan menopause dia. Kerana bila dia menopause, hormon estrogen menurun. So osteoporosis ni biasanya di kalangan wanita berusia. Okey, individu Y. Individu Y ni ialah mengalami skoliosis, iaitu tulang belakang membengkok menjadi bentuk S atau C. Dan ada juga sesetengah tu mungkin disebabkan oleh faktor genetik, yang mana dia lahir-lahir tu dah pertumbuhan tulang belakang dia memang sudah cacat. Memang dia lahir-lahir tu tulang belakang dia cacat, normal. So dia memang dapat daripada faktor genetik. Okay, individu Z mengalami osteoarthritis. Juga berlaku di kalangan warga tua akibat kekurangan bendalir synovial dan kehausan rawan. So bila kehausan rawan, lama kelamaan rawan dia jadi nipis dan ligamen memendek lalu hilang kekenyalan. Sendi seperti sendi lutut menjadi bengkak, sakit dan kurang fleksibel dan sakit ketika berjalan. Okey, apa-apa sahaja nota cikgu terima untuk individu X, individu Y, individu Z. Okey, cikgu rasa habis daripada cikgu. So nanti cikgu akan hantar slide jawapan yang cikgu baiki dulu . Cikgu kena baiki sikit tadi. Lepas tu cikgu hantar ke awak. Okey. So esok Google Form. Okey, Assalamualaikum.
Cikgu, Hmm. nak Ya. tanya je. Nak Hmm. benda. Ya. Sekejap, cikgu.